الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi Fadil Ustaz Harun dan anak-anak sekalian, ahli keluarga, Tuan Haji Husin, Fadil Ustaz, cikgu dan sahabat. Saya tak ingat nama jadi kalau tahu pun tak ingat balik. Dan sekalian sidang, akak-akak sekalian, sekali lagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah, lagi sekali kita unjurkan rasa syukur kita pada Allah. Dan rasa syukur ini perlu sentiasa hidup dalam diri kita supaya kita sentiasa berada pada keadaan yang baik, yang positif. Kerana kerja kita banyak dan peluang kita juga besar. Kalau tidak ada rasa syukur dalam diri, kita akan terasa hidup di bawah tekanan, hidup rasa macam kita diketepikan Tuhan. Malah sampai satu tahap kita rasa macam tak ada Tuhan pula dah. Itu bahaya sangat-sangat. Sebab itu antara perkara yang selalu sangat kita hidupkan ialah positive thinking, fikiran positif. Kerana bila kita berfikiran positif, besar sangat dia punya kesan baik dia dalam kehidupan. Antara benda yang perlu sangat kita berpositif, berfikiran baik, ialah pada menghadapi takdir kita. Boleh kan? Antaranya kadang-kadang kan kita selalu suka membanding-bandingkan. Kenapa orang lain tu tak sama dengan kita? Dia baik daripada kita, dia untung lebih daripada kita, dia berjaya lebih daripada kita. Dia mula banding-bandingkan. Jadi bila banding-bandingkan tu, dia datanglah benda-benda yang disebut sebagai hasutan iblis syaitan. Mulalah bila dah berjaya menerobos dalam hati kita, asal sebesar lubang jarum, akhirnya dibesar-besarkan, akhirnya kita dikuasai oleh rasa tidak puas hati kepada Allah Ta'ala. Maka selepas itu apa yang jadi? Faham je lah tuan-tuan sekalian. Bila manusia ni rasa tak puas hati pada Tuhan, dipersetankan Tuhan, dikesampingkan Tuhan, tidak diambil kira Tuhan dalam kehidupan, maka hidupnya adalah berasaskan hawa nafsu, membujur lalu melintang sapu. Orang kata, sebab itulah antara perkara hak boleh kita jaga diri kita ialah dengan sentiasa menanamkan rasa kita ni terhutang budi dengan Allah Ta'ala. Rasa syukur, kerana dengan cara itu fikiran positif kita dibentuk. Dan bila sahaja kita mempunyai pemikiran yang baik, langkah kita akan semakin jauh, kerja kita akan semakin bertenaga. Itu realiti yang berlaku dalam kehidupan dunia untuk kebaikan kehidupan akhirat kita. Yang keduanya, sebagaimana biasa kita perbaharui lafaz, hidupkan lafaz untuk kita melakukan ibadah secara benar dan juga secara ikhlas. Sahaja aku beribadah di sini kerana Allah, sahaja aku berada di sini untuk mencari ilmu kerana Allah, sahaja aku yang lainlah. Sebagaimana selalu kita ingatkan, untuk mengangkat apa yang kita buat ini pada tahap yang tinggi dan diterima Allah Ta'ala pada tahap kualiti yang baik, insya-Allah. Sahabat yang dikasihi sekalian, pada pagi hari ini kita sambung lagi pengajian kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan pada orang-orang yang lalai. Al-Imamul Faqih Abdul Laith As-Samarqandi rahmatullahi alaih wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat besar dunia dan akhirat dengan kitab yang baik ini.
kita melihat kepada, masih lagi melihat kepada sifat syurga dan juga ahlinya, gambaran penghuni di dalam syurga. Muka surat 70 pun kalau kitab biru ni kan. Betul Ustaz Muka surat 70 kan. Kitab kuning 89. InsyaAllah. Tengok deh. Okey, pada perenggan tengah tu Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu berkata, ketangkasan ahli syurga bagaikan seorang yang berumur 33 tahun. Kalau ada pensil tu kita tambah sikitlah ayat ni bagi clear sikit Ketangkasan ahli syurga bagaikan seorang berumur 33 tahun, sama ada lelaki dan perempuan sama-sama, sama je. Sedang tingginya 60 hasta, setinggi Nabi Adam AS. Muda-muda yang masih bersih, halus, tidak berjanggut, bulat matanya, memakai 70 macam perhiasan yang berubah warnanya setiap jam, 70 macam warna, maka dapat melihat mukanya di muka isterinya, demikian pula di dadanya, di betisnya. Demikian pula isterinya dapat melihat wajahnya di wajah suaminya, dada dan betisnya. Mereka tidak berludah dan tidak berhingus. Lebih-lebih yang lebih kotor, maka lebih jauhlah maka lebih jauh tidak berlaku. Okay, tuan-tuan sekalian, ini adalah satu lagi khabar yang menceritakan kepada kita berkenaan dengan tawaran Allah kepada kita. Apa tawaran Allah kepada kita? Allah menawarkan syurga. Jadi tawaran ini perlu sangat-sangat kita faham. Kenapa? Kerana nak dapat kepada harga dan juga tawaran ini, kerjanya besar. Apa kerja kita kena bayar dengan harga yang mahal tu? Kerja apa yang besar tu? Ialah kerja melakukan ibadah dan ketaatan pada Allah Ta'ala. Itu adalah kerja besar. Besar tak besarnya, ramai orang kecundang pada masalah ibadah. Ramai orang yang tak selesai pada jagaan akidah, ibadah dan juga akhlak. Sedangkan tiga perkara ini adalah ujian dan cabaran kepada kita, yang tawaran diberikan sebagai balasan adalah syurga. Sebab itu nak sampai kepada kekuatan diri melakukan amal, kita mesti tahu apa tawaran Allah. Macam urusan dunia tuan-tuan, orang tunjukkan kepada kita satu produk yang harganya sampai beratus-ratus ringgit, kalau tidak beribu-ribu tuan-tuan. Kalau tidak beribu-ribu sampai beratus-ratus ringgit. Jadi barang tu sudah tentu mesti berkualiti baik, mesti dia punya kesannya cukup hebat. Kalaulah tak sampai ke tahap tu, macam mana kita nak bayar sampai puluh-puluh ribu, sampai ribu raban, sampai ratus-ratusan tadi. Sebab itu dia punya, kita kata apa, testimoninya mesti kuat. Bukti kepada produk kita tu mesti kuat. Maka dalam agama, testimoni kepada kebenaran agama itu duduk pada wahyu-wahyu Allah tentang syurga. Begitu juga masa yang sama duduk pada berita-berita tentang ancaman dahsyatnya neraka. Dia datang sekali, syurga, neraka. Kita syok pada syurga, takut yang amat pada neraka. Maka kekuatan itulah yang menyebabkan muncul satu keajaiban pada diri kita, iaitulah mengorbankan diri kerana keyakinan terhadap Allah Ta'ala dan juga janji-janji Allah Ta'ala tadi. Sebab itu perlu sangat-sangat kita mendalami ilmu berkenaan dengan tawaran Allah ini. Dan urusan ni dia jadi senang tuan-tuan. Kenapa senang? Kita dah bincang banyak kali berkenaan dengan urusan ghaib tuan-tuan. Bahawa kita sebagai orang Islam ni, antara perkara yang wajib kita laksanakan ialah percaya kepada perkara ghaib. Dan hari ini ghaib tu tuan-tuan start daripada Allah. Allah tu zat yang maha ghaib, sampai kepada urusan qada dan qadar, urusan takdir kita baik dan buruk. Itu semua perkara ghaib. Sedangkan kita semua tahu, bila sebut perkara ghaib, payah orang nak percaya. Payah sangat. Pasal benda yang tak nampak, nak meraba-raba, nak meneka-neka. Pada masa yang sama, benda ghaib ni ramai orang ambil kesempatan.
ambil kesempatan, manipulasi berita orang kata, mengada-ngadakan cerita orang kata. Okey? Dia akan jadi lagu tu. Sebab benda tak boleh ditunjukkan. Kena percaya, maka akan ada orang-orang yang bersifat scammer, memanipulasi berita. Tapi bila pergi pada urusan agama, dia tak jadi gitu. Dia tak jadi lagu tu. Kenapa? Sebab agama kita dikawal oleh sifat sidik, sifat amanah. Dengan adanya kekuatan sidik benar pada agama ini, menyebabkan perkara yang awalnya boleh dimanipulasi, boleh diperalatkan oleh skamer-skamer, tiba-tiba tidak. Tak jadi lagu tu. Begitu juga dengan ada sifat amanah pada rasul-rasul ini, yang kemudian bila rasul tak ada, alim ulama warasatul anbiya ini, kemudian siapa lagi? Kita orang-orang Islam, orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang surah masjid ini, kita pun ada juga jujur dan juga benar kita. Maka sifat agama yang banyak urusan gaib tadi dapat dijaga dengan baik. Boleh faham tak? Jadi antara kaedah macam mana kita nak tahu sangat benda gaib tapi kita nak terima, ialah menerusi laluan Quran dan hadis serta panduan alim ulama. Itu yang penting tuan-tuan sekalian untuk kita memahami. Akhirnya dalam agama ni, satu benda yang gaib, tiba-tiba orang Islam mempunyai keyakinan yang cukup mantap. Mantap tak mantap sampai orang kata bakar tak hangus, sampai orang kata tembok tak lut. Nak cerita pendiriannya mantap, tak berganjak. Apa nama seorang tu? Tak silap saya, Abdullah bin Huzafah. Betul Ustaz Kalau salah beritahu Ustaz Berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau ini ditawan oleh kumpulan tentera Rom, kalau tak silap ingatan saya. Maka ketika itu dia diancam nyawanya, supaya dia murtad, masuk Kristian. Tapi dia enggan tuan-tuan. Ketika itu dia dengan kawan-kawan dia dipenjarakan, kemudian seorang-seorang kawan dia dibunuh depan mata dia. Dia sebagai jeneral ketika itu dia ancam untuk dibunuh, tapi sebelum dia dibunuh, kawan-kawan dia dulu dibunuh. Tapi dia tetap tidak berganjak tuan-tuan. Tidak berganjak. Ini kekuatan menyebabkan Maharaja Rom pun pelik macam mana orang Islam ni mempunyai tunjang iman yang cukup kuat. Padahal benda yang dipercayai itu adalah perkara yang melibatkan metafizik, melibatkan perkara gaib, melibatkan benda-benda yang tak dapat dijangkau dengan akal, dengan panca indera. Ini luar biasa. Sehingga akhirnya Maharaja Rom ni jadi dia pula kalah tuan-tuan, kerana tengok iman hamba Allah ni terlalu mantap, sampaikan kawan-kawan dia pun dibunuh seorang dua di depan dia tetap juga bertahan. Sehingga akhirnya Maharaja Rom ni dia agak longgar sikit, datang dia punya rasa simpati, maka dia longgarkan sikit tekanan dia tu. Dia kata, mau tak kamu kalau aku bebaskan kamu, tapi ada syarat. Jadi Abdullah bin Zaifah ni dia ditanyalah apa syarat tu. Syarat tu ialah kamu datang pada aku, kamu cium tangan, cium kaki aku. Syarat dia. Nak tak? Maka Abdullah tanya, kalau aku buat, kawan aku macam mana masih tinggal lagi tu? Boleh tak kamu bebaskan? Tak apa, kami bebaskan. Aku bebaskan kalau kamu sanggup. Maka dengan syarat itu dia pergi ke depan, dia cium tangan, dia cium kaki, dan dibebaskan kawan-kawan dia yang lain. Sampai berita ni kepada Umar Al-Khattab, Umar bangun. Umar kata setiap orang Islam yang ada sepantasnya cium tangan dan kaki Abdullah bin Huzafah ni. Cuma saya ingat lupa nama dia, Abdullah bin Huzafah rasanya. Nak ceritanya tuan-tuan, iman dia begitu mantap sampai ke tahap melibatkan pengorbanan diri sehingga ke tahap kemungkinan mati barangkali, tetap juga dia memilih kekuatan as-sabat, kekuatan istiqomah, kekuatan berpegang pada iman. Padahal tuan-tuan, kita dalam agama ni diajar kalau sampai satu tahap nyawa kita ni bahaya, kita boleh saja bertaqiyah, boleh mengambil rukhsah keringanan hukum. Tapi beliau ini menunjukkan kekuatan dan juga ketajuban iman dalam peristiwa tadi tuan-tuan. Ini berkenaan dengan iman. Jadi dari mana iman itu dibina tuan-tuan?
Kekuatan iman, keyakinan pada Allah itu dibina dari mana? Yang pertama sekali dalam Ahlussunnah wal Jamaah ni kita diajar pertama sekali dengan ilmu kan. Kita nak kuatkan iman mesti dengan ilmu. Beza antara kita tahu dengan belum tahu. Belum tahu kita tak berapa nak percaya, tak berapa nak ikut, tak berapa nak confident. Bila kita tahu, dia percaya, dia ikut, dia confident. Beza. Kemudian nak bina iman juga, selepas kita ada ilmu, kita mesti beramal dengan ilmu. Mesti beramal. Bukan kita jadi macam orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ilmunya mantap-mantap, tetapi amalannya tak ada, tuan-tuan. Amalannya tak ada. Orang Yahudi tu kalau mereka beramal dengan ilmu masing-masing, mereka lagi wali daripada kita orang Islam. Sebab ilmu mereka lagi meluas, tuan-tuan, lagi cerdik. Allah uji mereka pada kecerdikan, pada bakat dia orang. Tapi kerana mereka ni ada kesilapan besar, iaitu dari sudut amal, tak sampailah pada tahap kemuliaan, malah mereka menjadi musuh Allah Ta'ala. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiganya nak kita kuatkan iman ni, kita mesti amalkan zikir kan. Zikir, ingatan pada Allah tu sentiasa kena hidup. Apa bentuk zikir? Terpulanglah la ilaha illallah ke, tasbih ke, tahlil ke, tahmid ke, takbir ke, hauqalah ke, lohgilah. Janji ada sentiasa kekuatan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Boleh faham kan tentang iman? Maka hasil daripada iman yang terjana dalam tubuh, dia menghasilkan keajaiban. Antara keajaiban mudah yang kita nampak ialah apa dia? Keajaiban mudah kita nampak, kita boleh melaksanakan ibadah. Contoh solat, itu ajaib, perkara ajaib. Barangkali oleh kerana kita yang kena dan hari-hari pula diulang benda yang sama, kita tak nampak pun bahawa kita ni ajaib. Tapi cuba kita pandang, kita jadi outsider di luar lingkungan, kita tengok orang tertentu, kita pandang pada amalan praktikal dia, kita akan lihat keajaiban itu berlaku. Mau tak ajaib, tuan-tuan? Keajaiban solat ini, orang yang melekat punggungnya pada katil, pada tilam, melekat. Tiba-tiba dek kerana Allahu Akbar, salatu khair minan naum, terlambung, terangkat, berenggang lambung dia daripada katil, melompat pergi menyahut sahutan atau jemputan hayya 'alas salah. Itu yang kita nak baca, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Itu yang kita nak baca dalam surah Sajadah tu. Terangkat lambung-lambung mereka daripada tempat pembaringan mereka kerana melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam keadaan takut, dalam keadaan nakkan sesuatu, mengharapkan sesuatu daripada Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi kita tengok apa kekuatan iman kita boleh jana. Antaranya ialah kita melihat dan mengingati janji Allah menerusi tawaran syurga ini. Ikrimah kita sebut tadi. Ikrimah ni, tuan-tuan, kita tengok sikit. Ikrimah bin Abi Jahal, beliau ni ada dua kehidupan. Kehidupan pertama, kehidupan sebagai musuh dan penentang Islam. Kehidupan kedua sebagai orang yang Allah Ta'ala sayang, tuan-tuan. Dan dia pun sayang pada Allah Ta'ala. Waktu kehidupan pertama tu, dia ni anak Abu Jahal kan, anak Abu Jahal. Dia ni adalah barisan depan serentak dengan bapaknya Abu Jahal laknatullahi alaih. Abu Jahal adalah Fir'aun bagi umat kita. Dahsyat tak dahsyat Abu Jahal ni, tuan-tuan? Nabi SAW letakkan title dia, Hadza Fir'aunu li hadhil ummah. Ini adalah Fir'aun bagi umat ini. Ketika kepala Abu Jahal dipancung oleh Abdullah bin Mas'ud dalam perang Badar, kemudian dibawa kepala pada Nabi SAW. Nabi memuji Allah dan Nabi sebut dengan sabda tadi, ini adalah Fir'aun bagi umat ini. Bila sebut Fir'aun, maknanya itu gambaran kepada kejahatan yang cukup dahsyat. Kita kata jahat tahap siling, boleh? Jahat sampai siling. Apa panggil apa? Harga siling. Harga siling kan? Harga siling tu harga paling tinggi dah. Jahat tahap siling, tuan-tuan. Nak cari yang lebih jahat daripada tu tak ada. Kalau jahat lebih daripada tu,
maknanya dia akan jadi simbol. Okey, jadi jahat dia tu sama aras dengan Firaun laknatullahi alaihi. Itu dia sebut hadza fir'aunu li hadhil ummah. Sama dengan anak, bapa borek anak rintik. Bagaimana acuan begitulah kuihnya tuan-tuan. Sama dengan anak, sama-sama melawan, menentang, membenci Allah dan Rasul. Hinggalah apa yang berlaku, sehinggalah sampai hari di mana Allah janjikan kemenangan kepada Islam. Berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah itu. Ketika itu Ikrimah pada peringkat awalnya menentang, tetapi makin lama dilihat kumpulannya makin tidak boleh menahan kemarahan Islam. Akhirnya dicabut pedang, buka langkah 1000, lari tuan-tuan, tinggal isteri di rumah. Pasal dia tak nampak jalan dah nak lawan dengan Islam. Tapi kesudahannya apabila dia cari jalan untuk melepaskan diri, dia tak nampak. Dia pergi ke depan, dia nampak Islam. Dia pergi kanan, kiri, belakang, semua dia nampak Islam. Wadaqat alaihimul ardu bima rahubat. Ketika itu dirasakan bumi ni tak ada inci dah kat depan. Yang ada 2-3 langkah ke depan je. Lepas tu dia akan terkandas. Akhirnya tak boleh nak lari. La al-mafarra minallah illa ilaihi. Akhirnya dia datang juga kepada Nabi SAW dengan pujukan daripada isterinya. Sedangkan pada peringkat awal Nabi SAW angkat senarai nama, pesanan gerata kita kata, nama wanted list, manusia-manusia yang tidak dikehendaki, yang kalau jumpa, dalam satu riwayat, jumpa manusia ni by hook by crook, sama ada apa yang berlaku mesti bunuh. Mesti bunuh. Lebih kurang dalam 10 orang tuan-tuan. Termasuklah senarai senarai itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Dek kerana jahat benar, permusuhan yang cukup kuat terhadap Islam, sehingga kan duduk dan senarai awal. Tapi daripada 10 orang tu tuan-tuan, hanya beberapa orang, tak silap ingatan saya, dalam 2 orang saja yang benar-benar dibunuh. Yang lain sebenarnya dapat keampunan daripada Nabi SAW. Malah lebih daripada itu, seluruh penghuni Mekah ketika itu dibebaskan oleh Nabi dalam peristiwa yang menjadi sejarah dunia, peristiwa pembebasan teragung tuan-tuan ketika itu. Dan perkara ini tidak berlaku dalam mana-mana tamadun lain. Cuba lihat apa yang berlaku di Andalusia, Granada. Bila jatuh saja umat Islam di situ, tahun berapa? 1492, jatuh saja umat Islam di Granada, Andalusia, maka apa yang berlaku kepada umat Islam? Disembelih habis. Disembelih habis. Sedangkan apa lagi orang Kristian nak? Mereka sudah menguasai politik, sudah menguasai ketenteraan ketika itu. Jadi mana-mana orang yang dalam keadaan lemah menyerah diri, bagilah pembebasan. Kalaulah benar kamu wahai golongan Kristian berperang atas nama Tuhan, kan Ratu Isabella ketika itu kan menggunakan kempen berasaskan agama sebagai lanjutan kepada perang salib, tapi tidak pun berlaku begitu. Bila mereka menguasai, umat Islam kalah, apa yang dibuat pada umat Islam, mana hak masih ada dibunuh habis. Berlainan dengan keadaan yang berlaku di Makkah tahun ke-8 Hijrah. Semua yang ada ni diampun, dibebaskan. Antumut tulaqa, kamu semua dibebaskan pada hari ini, hari pembebasan agung. Termasuklah Ikrimah bin Abi Jahal, bila bertemankan dengan isterinya, datang kepada Nabi SAW dan minta pengampunan secara istimewa daripada Nabi. Memanglah senarai nama ada tuan-tuan, tapi Nabi ni Nabi. Ni pun kita pun pandai juga guna politik ni, Benji. Politik macam ni, kita dah tahu nama kita ada dalam senarai mak bapak kita untuk dirotan. Untuk dirotan, tapi kita punya politik tuan, pergi jumpa mak, buat muka macam mata kucing tak cukup ikan. Tak jadi nak rotan. Allah Akbar, politik ni kan. Jadi inilah yang berlaku pada Ikrimah. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Daripada keadaan orang yang nombor 1 memusuhi Allah dan Rasul, tiba-tiba dia menjadi orang yang begitu cinta sayang pada Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana iman masuk dalam diri. Ketika dia beradab Nabi, barulah dia nampak Nabi ni lagu mana.
Selama ini duk serang Nabi pasal duk dengar je, hearsay je. Nabi ni jahat, orang gila, orang kemaruk, tukang sihir, gila kepada pangkat, harta, pengikut, sampai sanggup untuk memperalatkan orang lain, pengikut-pengikut dia jadi bodoh belaka. Kena minum air kangkang kot, nasi tanggas kot, macam-macam lah kalau bahasa kita kan. Tapi bila dia pergi depan, dia tengok Nabi, subhanallah. Kalau kita belajar Syama'il Muhammadiyah, Nabi ni lagu mana? Fizikal Nabi pun adalah mukjizat. Apatah lagi akhlak Nabi. Fizikal Nabi dari sudut comelnya, bercahayanya, lembutnya muka tubuh badannya, shape yang paling baik. Apatah lagi bila Nabi mengeluarkan akhlak, berakhlak. Sehingga kan dikatakan, ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Dia jawab macam mana? Akhlak Nabi adalah Quran. Kana khuluquhu Quran. Sampai begitu. Faham tak? Kita faham tak ayat tu? Akhlak Nabi adalah Quran. Faham tak ayat tu? Kak faham tak ayat tu? Akhlak Nabi adalah Quran. Lagu mana akhlak Nabi macam Quran? Quran tu lagu mana? Quran macam mana Quran nak berakhlak pula? Quran dia adalah kalamullah. Tapi bila dikatakan akhlak Nabi adalah Quran, kita pun terima. Sebenarnya kita tak faham tu. Jadi nak bagi faham bagaimana? Pusing ayat tu, tuan-tuan. Pusing ayat. Adalah akhlak Nabi adalah Quran. Pusing ayat. Quran adalah akhlak Nabi. Sistem anak-anak kita, kaedah matematik. A sama dengan B. A sama dengan B. Pusing ayat. B sama dengan A. Sama tak? Dengan A sama dengan B. A sama dengan B, B sama dengan A. Sama tak dua statement tu? Sama. Kaedah dalam matematik anak-anak kita. Ungkapan kuadratik. Tak ingat dah. Ustaz, salah cerita Ustaz. Tidak sama-sama sanggung salah ni. Tak ingat. Ungkapan kuadratik rasanya dulu kan. A kuasa 2 campur B kuasa 2 kan. Sama dengan macam-macam. Kaedah macam tu. Akhlak Nabi adalah Quran. Tak faham sebab Quran kita tak boleh nak faham. Dia adalah kalamullah. Dia tidak bereaksi. Maka kita pusing ayat. Quran itu adalah macam akhlak Nabi. Quran itu adalah akhlak Nabi. Bila sebut Quran akhlak Nabi, kita faham lah tuan-tuan. Sebab akhlak Nabi, sahabat tengok. Akhlak apa? Akhlak pemurah, kasih sayang, akhlak benar, akhlak amanah, akhlak berani. Ya Rabbi, bila kita faham akhlak Nabi, baru kita faham. Oh, gitulah Quran. Boleh faham tuan-tuan ni? Ini kekuatan. Akhirnya Ikrimah jatuh hati pada Nabi. Sama dengan Abu Sufyan bin Harb, ketua dia, Presiden Mekah waktu zaman jahiliah dulu. Sebelum dia jumpa Nabi, bila dia jumpa sahabat-sahabat Nabi yang menyatakan taat kepada Nabi ni, walak pada Nabi ni, Abu Sufyan pelik. Dalam peristiwa Zaid bin Disanah nak dibunuh. Apabila dia minta kepada Zaid ni, kalau ada apa-apa perkataan terakhir sebelum kamu dibunuh ni, nyatakan. Maka bila Zaid ni, dia tak minta apa-apa, dia minta keizinan untuk semayang 2 rakaat aja. Maka dah sampai disaksikan oleh pembunuh ni. Pedang dah diacungkan ni. Abu Sufyan ketika itu masih lagi kafir. Tapi dia tengok macam mana orang yang berada di ambang kematian. Al-Gojo dah ada kat depan, pedang dah siap, kawan hak nak disembelihnya dekat sini. Tapi bila diberikan peluang solat, dia terkejut tengok macam mana orang ni boleh solat dengan sepenuh syahdu dan juga khusyuk tanpa takut pada bayangan mati depan mata. Sehingga kan bila habis 2 rakaat, Zaid ni sebut, kalaulah tidak kerana aku bimbang, kamu menyangka aku sengaja nak melambat-lambatkan mati aku, nescaya aku nak minta lagi tambahan untuk semayang. Tapi aku tak minta adalah sebab aku takut kamu ingat aku takut mati. Begitulah tuan-tuan ni. Yalah, kita fahamlah macam mana khusyuk Zaid di sana ni, sebab saat nak mati dah tuan-tuan. Orang yang berada pada solat yang terakhir, macam mana tuan-tuan ni? Sudah tentu syahdu habis,
khusyuk habis, sehingga kita diingatkan oleh Tok Imam kan, sembayanglah kamu seumpama ini sembahyang kamu yang terakhir, ka'anna hadhihi salatun muwadda'ah, solat yang terakhir nak ditinggalkan. Sampai begitu. Jadi akhirnya Abu Sufyan ni terkejut. Bila tengok macam tu, datang rasa simpati. Mat, ginilah Mat, kita kira lain lah. Nak tak kamu untuk kami bebaskan, tapi dengan syarat kamu nyatakan kepada kami sanggup letakkan Muhammad tu tempat kamu untuk kami bunuh, kemudian kami bebaskan. Nak tak kamu? Itu je tuan-tuan. Hanya sebut saja, aku sanggup untuk letakkan gantian aku, iaitulah Nabi aku Muhammad, dan kamu dah buat janji tadi nak bebaskan aku. Aku sanggup buat macam tu. Tapi bila diberi tawaran itu, Zaid bin Sanam geleng kepala, tuan-tuan. Aku tak akan buat sebegitu, hantar seorang bulu pun tak akan aku biarkan gugur daripada badan Nabi Muhammad SAW. Sampai ke Abu Sufyan geleng kepala, tuan-tuan. Mandram apalah Muhammad ni guna dalam bahasa kita ni kan. Sihir mana pula kena pada dia ni, tuk bomoh mana pula hak kuat sampai begini tak? Berapa banyak duit upahan dibayar sampai kuat benar sihir kalau bahasa kita, tuan-tuan. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu li ahadin kama ra'aitu ashab Muhammadin yuhibbuna Muhammadan. Aku tak pernah tengok ada orang lain lebih sayang kepada orang lain, mengalahkan sayang pada diri sendiri, selain daripada kawan-kawan Muhammad yang lebih sayang pada Muhammad berbanding pada dirinya sendiri. Itu kataan Abu Sufyan, dicatat dalam sejarah, dalam sirah Nabi. Dan akhirnya apabila Abu Sufyan sendiri jumpa Nabi, tengok Nabi depan mata, bermuamalah dengan Nabi, subhanallah, akhirnya itulah yang jadi pada Abu Sufyan, imannya sudah taat dan begitu syok kepada Allah dan Rasul, sehingga sanggup untuk memberi apa sahaja sehingga melibatkan nyawa sendiri. Dan itu yang berlaku pada Ikrimah bin Abi Jahal. Bila dia tengok depan mata sendiri, akhirnya dia diberikan gelaran radhiyallahu anhu arda. Sampai hari kiamat Allah doakan dia. Mudah-mudahan Allah meredainya dan dia juga meredai akan Allah Ta'ala. Ini luar biasa. Dan bapaknya masih lagi melekat dengan gelaran Fir'aun umat ini. Tapi anaknya menjadi antara ahli syurga. Dan kalau kita baca riwayat-riwayat termasuk dalam kitab ni pun, kita akan jumpa riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Ikrimah bin Abi Jahal, khususnya pada urusan akhirat. Berita-berita yang dapat membantu kita gerun pada akhirat. Siapa perawinya? Antaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Apa jadi pada dia? Bukankah dia dulu jadi ketua Samseng Mekah? Inilah dia kekuatan iman. Boleh faham kan? Tentang Ikrimah. Maka antara benda yang dia janji, dia bawa pada kita untuk kita sama-sama faham apa yang dia faham. Iaitulah nikmat syurga. Gambaran dalam syurga ini disebut bagaimana ahli syurga adalah berusia 33 tahun, sama ada lelaki ataupun perempuan. 33 tahun. Sebab tu sebahagian daripada ulama mengatakan 33 tahun ini adalah kemuncak kepada muda. Kepada muda. Ustaz, kemuncak muda berapa umur Ustaz? 50. Pasal apa? Pasal saya 50. Takkan nak kalah Ustaz. Kita pun tak tahu kemuncak muda bila. Tapi bila kita jumpa nombor 33 sebagai umur ahli syurga, maka faham kita itulah dia kemuncak kemudaan. Boleh faham kan? Jadi muda ni apa jadi pada orang muda kan? Kita fahamlah, kita boleh senaraikan. Okey, senaraikan keistimewaan dan kekuatan orang muda. Kita pun senarai orang muda, tenaga paling pejal, kekuatan paling kuat, kemudian impian paling besar ketika itu. Apa lagi kan? Banyak kita boleh senaraikan sebagai orang muda. Maka itulah tawaran Allah kepada kita. Ya ke Ustaz, boleh lagi ke? Ampun ni 73 tahun, boleh lagi dengan syarat masuk syurga. 73 akan tukar kepada 33. Boleh? Akan berubah kepada 33. Itu dari sudut umur kemudaan, laki ke perempuan ke sama.
Sedangkan tingginya 60 hasta. 60 hasta. Satu hasta antara kepala siku sampai hujung jari. Bayangkan 60 hasta mengikut ketinggian Nabi Adam AS. Jadi di sini sebagai ulama menceritakan, bila dah tubuh besar macam tu, maknanya apa? Maknanya kita boleh menikmati nikmat pada tahap orang besar. Boleh faham ni? Tahap orang besar. Kan kita ni kan, kalau orang ajak makan, terutama musim bekwah tu, musim raya tu, panggil apa? Orang Jawa buat tu, pusing rumah raya tu. Apa? Baraan. Baraan kan? Baraan. Betul kan? Baraan ni? Itu Jawa ke Banjar tu? Marah pula orang Banjar. Jawa tak silap, Jawa saya baraan. Baraan ni kalau disusun tuan-tuan, kadang-kadang satu malam kalau tempat saya tu 10-12 rumah. Tapi rumah pertama kedua je hak ninya. Hak kata orang terisinya, masuk rumah ketiga dah. Terkelip-kelip tengok. Tuan rumah kat dapur dah tepuk dahi. Aku punya sungguh tadi siapkan makanan rupanya malam tu dah tak ada orang. Kadang-kadang kita kadang-kadang nakal pula puak-puak kita ni, puak-puak baraan ni. Kita siap interview dulu tuan rumah. Makan apa? Kenapa? Bila dah ada senarai nama makanan, dah dia sediakan perut dia. Ingat, nombor 1 dengan nombor 5. Nombor 5 2, 3, 4 biasa je. 6, 7, 8 itu nak balik pun tak apa. Nombor 5, pasal apa? Nombor 5 tu ada durian musangking. Ada juga nakalnya. Awak jadi nakal macam tu, perut kecil tuan-tuan. Tubuh badan kita kecil, tak kuat. Nah, benda yang kita kata kecil, bila masuk dalam syurga, sebesar-besarnya 60 hasta. Makanlah sepuasnya, minumlah sepuasnya, bersenggamalah sepuasnya, berhiburlah sepuasnya, pada kekuatan 60 hasta, pada kekuatan umur paling muda 33 tahun. Allah Akbar. Ni kemuncuk. Kalau benda macam ni kita tahu, tiba-tiba kita tinggal juga, orang kata apa orang kata tak cerdik lah tak cerdik. Dah tahu tawaran sebegitu, tiba-tiba buat acuh tak acuh. Tak cerdik sangatlah tuan-tuan Setinggi Nabi Adam AS, muda-muda, yang masih bersih, halus, tidak berjanggut. Oi, terasa hati ayat ni. Tidak berjanggut. Nampak benar ada janggut tu tak comel. Berserabai. Dalam syurga tidak ada perkara tu Bulat matanya kan. Sebahagian orang melihat keindahan wajah pada mata yang genik, mata yang bulat, comel, besar daripada orang lain. Memakai perhiasan 70 macam yang berubah warnanya setiap masa. 70 macam warna berubah-ubah tuan-tuan Maka dapat melihat mukanya di muka isteri, punyalah bersih, punyalah licin, punyalah comel, sampai ke boleh nampak muka kita pada muka bini. Tengah duk kelip, bini tengok-tengok muka kita kat dalam tu. Tengok-tengok tengah duk tengok dada, tengok betis, nampak muka kita. Nak cerita apa? Halus, comel, bersih. Samalah juga isteri boleh tengok pada muka, dada dan juga betis suami dalam syurga. Mereka tidak berludah dan tidak berhingus, kerana benda Allah tu adalah kotor. Al-Qazara, benda kotor. Lebih-lebih lagi, kalau benda yang lebih kotor daripada tu, apa dia? Taik lah, najis. Jadi tak payah tanyalah buat najis. Kalau lah hingus pun tidak, berludah pun tidak, apatah lagi kalau najis. Tidak adalah. Ini tempat syurga Allah Ta'ala. Dalam riwayat lain, andaikan seorang wanita syurga menunjukkan tapak tangannya dari langit, nescaya akan menerangi antara langit dan bumi. Hadis ni hadis sahih tuan-tuan. Buat dalam bracket sikit, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Iaitulah seorang wanita syurga, kalau diandaikan terlepas tangannya daripada syurga, dilihat di bumi, nescaya cerah habis. Pandangan bumi ni kerana comel, bercahayanya langit, tapak tangan tadi. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian Abu Lais Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata,
seorang ahli kitab, iaitulah dari kalangan Yahudi dan Nasrani, datang kepada Nabi SAW, dan bertanya. Ahli kitab ni tuan-tuan istimewa dia. Pasal apa istimewa? Sebab mereka ini mengetahui kitab samawi, Taurah, Injil dan Zabur, selain daripada Quran. Sebab tu dalam Islam ini, kalau ahli kitab ni bila datang saja Islam, Quran, kemudian mereka beriman dengan Quran, mereka dapat dua kelebihan. Kelebihan yang pertama, kelebihan mereka dengan kitab-kitab samawi awal, tu dapat pahala besar dari situ kalau mereka percaya, beriman dan mempraktikkan. Kemudian kelebihan kedua, bila datang Quran, Nabi SAW, mereka beriman pula pada Quran dan Nabi SAW, maka dapat pula kelebihan, ganjaran besar pula kali kedua. Tapi nampak macam mana puan-puan ni, ramai di antara mereka dengki. Bila datang kebenaran menerusi Nabi SAW, mereka menjadi sebab kepada serangan dan juga sabotaj kepada Islam dan juga Nabi SAW. Bertanya kepada Nabi SAW, Ya Abul Qasim, wahai bapa kepada Qasim, apakah engkau menyatakan bahawa orang syurga itu makan dan minum? Apakah Tuhan kata dalam syurga ni boleh makan, boleh minum? Lantas Nabi jawab, ya, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Seorang ahli syurga diberikan kekuatan 100 orang dalam makan, minum dan berjima. Maknanya nafsu, tuan-tuan. Nafsu, keinginan, selera, pada syurga digandakan sampai 100 kali ganda. Macam tadilah makan minum tadi. Lebih daripada sepinggan kita dah hilang selera, tuan-tuan. Tapi dalam syurga selera itu berganda. Begitulah juga kekuatan berjima. Kerana jima ini adalah sebahagian daripada nikmat. Ada sebahagian orang tak boleh nak terima, ada ke dalam syurga ni berjima, bersetubuh. Sedangkan jima setubuh ni adalah seks. Sedangkan dia fikir seks itu kotor. Yang dikatakan seks kotor ni seks barat. Seks ikut fahaman barat, ikut praktikal barat. Yang dalam Islam, seks itu adalah nikmat syurga yang diawalkan. Boleh faham, tuan-tuan? Kita sebut daripada awal lagi. Perkara ghaib yang namanya syurga ni, perkara ghaib, Allah Ta'ala dekatkan dengan kita. Antaranya ialah dengan diawalkan nikmat syurga kepada kita. Apa dia nikmat syurga yang diawalkan? Itulah makan, minum, seks, berhibur. Sebab tu dalam Quran surah Al-Baqarah tu kan, wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihat bi anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Setiap kali orang yang beriman dan orang yang beramal soleh ini, bila dimasukkan ke dalam syurga, kekal di dalamnya. Apabila sahaja mereka mendapat rezeki, tiba-tiba mereka terkejut tengok rezeki yang ada depan mata. Pasal apa? Mereka kata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah rezeki yang kami dapat dulu di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, dan diberikan lagi seumpama dengan tu. Rupa-rupanya nikmat-nikmat syurga sudah diawalkan di dunia. Pasal nak rangsang kita. Kenapa kamu tinggal Islam, tinggal syurga neraka, tak mau beribadah ni? Oh, pasal makan minum pasal jalan-jalan cari makan Kamu tahu tak, makan minum itulah yang disediakan di syurga. Oh, pasal nafsu seks nafsu pada pasangan Kamu tahu tak, itulah yang disediakan dalam syurga. Cuma hak kamu nampak sampai lupa diri kepada benda besar, yang tu adalah pra saja, mukaddimah saja. Hak sebenar-benar hak belakang tu. Itu kekuatan iman orang Islam, tuan-tuan. Cuma tak serupalah tengok mangga dunia dengan mangga akhirat. Tak serupalah rasa, tuan-tuan. Cuma benda tu dah diawalkan. Samalah juga dalam urusan nikmat hidup berpasangan tadi. Sebab tu dalam Islam, dia tidak meninggalkan nafsu. Cuma Islam dia mendidik dan mengatur, membimbing nafsu. Ingat, tuan-tuan, Islam bukan agama fatalism.
bukan agama menyeksa diri, menyerah pada nasib. Tidak, bukan Islam gitu. Sebagaimana agama Kristian. Agama Kristian yang sudah diwasakkan oleh padri-padri ini, satu kaedah mereka nak jadi dekat dengan Tuhan, nak jadi to be a pious man, untuk jadi orang yang alim, yang betul-betul melekat dengan Tuhan, akhir sekali jadi saint, jadi wali. Macam mana? Orang tu mesti tinggal nafsu. Tinggal nafsu. Apa contoh tinggal nafsu? Seks. Nafsu, kehidupan berpasangan. Sebab tu padri-padri mereka diajar supaya tidak kahwin. Begitu. Tapi Islam adakah begitu? No, Islam bukan larang kita kahwin, tapi Islam membimbing proses prosedur kahwin yang begitu baik. Antaranya ada adab ketika kita berkahwin, kita berpasangan. Ada adab. Itulah kekuatan Islam. Yang Kristian tadi, dalam keadaan mereka seolah-olahnya nampak macam suci, lebih kudus daripada Islam. Tiba-tiba apa yang berlaku secara benar? Secara realiti apa yang berlaku? Secara realiti, betul lah padri itu tak kahwin, tapi bila tak kahwin mereka buat macam mana? Mereka buat jahat di belakang tabir. Tuan-tuan boleh tengok cerita-cerita barat yang berkait dengan kehidupan dalam gereja, cerita-cerita pada zaman gelap Eropah. Macam mana perempuan-perempuan ini menjadi hamba-hamba permainan nak sebut salah anak-anak dia, permainan seks bagi padri-padri yang berkuasa. Bagaimana perempuan-perempuan simpanan disimpan, bagaimana biarawati padri-padri perempuan ni menjadi gundik-gundik haram kepada padri-padri. Sebab tu cari dalam berita apa yang berlaku kepada tamadun Vatican City. Vatican City ni adalah negara yang paling kecil di dunia, diiktiraf oleh United Nations. Tahun 2011 dulu dia punya rakyat warga negara dia lebih kurang 900 orang lebih je, tak ramai. Dan dia punya negara pun kecil je, lebih kurang sebesar Mid Valley tu. Waktu tu saya duduk di Lembah Bantai, duk teringat pada Mid Valley lah tuan-tuan. Sebesar Mid Valley tu je dia punya luasan dia. Apa yang berlaku pada negara tu? Skandal yang melibatkan kejahatan padri, sehingga kan mangsa-mangsa yang menjadi kebuasan nafsu seks padri ini mengemukakan saman bertalu-talu dan menjadi beban kepada kerajaan nak menyelesaikan. Antara bajet tahunan yang paling besar terpaksa dikeluarkan bukan untuk pendidikan, bukan untuk kesihatan, tapi untuk menutup saman-saman malu masa-masa kebuasan padri ini. Nampak tak tuan-tuan? Dia sekat jalan betul, rupanya dia buka jalan tikus, jalan jahat, jalan salah. Itu yang berlaku. Islam tidak begitu. Islam buka jalan yang halal, tiba-tiba hang nak masuk ikut jalan tak baik juga. Di sana kalau hang masuk ikut jalan tak baik, di sana ada hudud. Ada hudud. Boleh faham tu? Itu Islam. Dia tidak menyekat, tapi dia membimbing dan membantu. Dan itulah dia sebahagian daripada nikmat syurga yang diawalkan. Nikmat syurga yang diawalkan. Dia berkata, jawab ahli kitab ni, sedang orang yang makan, minum, ia lazimnya berhajat. Kalau macam tu, dah makan, dah minum, mestilah nak terberak, nak terkencing. Sebenarnya dia aim pada soalan ni sebenarnya. Nak tembak Nabi pada soalan ni. Mula-mula tu dia acah je. Sedang syurga itu bersih, tidak ada kotoran. Lagu mana? Jawab Nabi SAW, hajat seseorang itu ialah berupa peluh ataupun keringat yang berbau harum bagaikan kasturi. Hadis ni juga hadis sahih tuan-tuan, riwayat Imam Ahmad. Apa maksud hajat di sini? Iaitulah najis lah, sama ada buang air besar, buang air kecil. Bila dah makan minum, maka buang air besar, buang air kecilnya adalah berpeluh dan baunya adalah seumpama kasturi. Ingatkan Haji Mat bawa contoh kasturi. Ada bawa? Contoh kasturi ada bawa? Minyak ada? Boleh kita cium sikit-sikit seorang. Mukaddimah kepada bau syurga. Kasturi.
Saya sendiri pun duk main teori je ustaz. Kasturi lagu mana kasturi tak tahu. Duk main teori je kan. Kalau ada benda tu kita tengok macam mana Okey. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan lagi dengan sanadnya dari Muqtah bin Sumay mengenai firman Allah Ta'ala. Dalam Quran ada satu firman Allah, Tuba lahum wa husnu ma'ab. Ayat 29 surah Ar-Ra'di. Ar-Ra'di ayat 29. Ayat penuh dia, Alladzina amanu wa amilus solihat Tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini penting tuan-tuan. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Iman saja, amal tak soleh, itu fasik. Tuan-tuan ni, amal soleh saja, iman tak ada, itu munafik. Tuan-tuan ni, iman tak ada, amal soleh tak ada, itu kafir. Tuan-tuan ni, orang yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum. Asal makna kita boleh terjemah tuba lahum, bahagialah untuk mereka, seronoklah mereka, wa husnu ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali. Tapi ahli ulama sebahagiannya mentafsirkan tuba ialah pohon di syurga yang dahannya dapat menaungi setiap rumah di syurga. Di dalamnya pelbagai macam buah dan dihinggapi burung-burung besar, sehingga apabila seseorang ingin, burung dapat memanggilnya dan segera jatuh di atas meja makannya, dan dapat makan di sayap sebelah berupa daging dan yang lain berupa panggangan. Kemudian bila telah selesai, ia terbang kembali. Ini tafsiran ulama tentang tuba. Apa dia tuba? Sebahagiannya mengatakan tuba ni adalah pohon besar dalam syurga yang dahannya menaungi rumah. Allahu Akbar. Siap kita ada rumah. Macam mana nak dapat rumah tuan-tuan? Macam mana nak dapat rumah dalam syurga? Antaranya ibadah solat lah kan. Ibadah solat, semayang 2 rakaat selepas maghrib. Kalau tak silap ingatan saya tuan-tuan, hadisnya Nabi SAW menyebut akan disediakan satu rumah dalam syurga. Kemudian semayang sunat muakkadah 12 rakaat setiap hari disediakan rumah dalam syurga. Kita nak rumah dalam syurga, nak rumah. Tu isteri Firaun laknatullahi alaih. Apa nama isteri Firaun? Asyah binti Mazahim. Apa yang didoa kepada Allah Taala? Minta rumah dalam syurga. Rabbi banili baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amali wa najjini minal qaumiz zalimin. Tuhan, binakanlah satu rumah dalam syurga untukku. Selamatkan aku daripada Firaun dan puak-puak dia ni. Minta rumah. Maka kita pun boleh juga dapat rumah tu dengan janji Allah Ta'ala menerusi Nabi SAW tadi. Antaranya ibadah solat tu. Solat tu kita buat seikhlas mungkin. Antaranya 12 rakaat tu lah. Pada setiap hari 2 rakaat utama sebelum daripada subuh, 2 rakaat utama sebelum daripada zuhur, 2 rakaat utama selepas daripada zuhur tu lah. Sunat-sunat muakkadah tu. Kumpul-kumpul 12 rakaat. Antara janjinya ialah rumah. Rumah tu comel ke tak? Comel lah. Dia punya ada naungan teduhan. Tak panas. Apa yang meneduhkannya? Dahan pokok tuba. Kan kadang-kadang kan musim zaman TikTok dengan Facebook ni, kita kadang-kadang curi juga masa tengok TikTok, Facebook. Tiba-tiba melintas je TikTok orang nak jual rumah. Kat mana di Shalam? Kat mana di Setiawangsa? Harga berapa? Harganya sampai 2.3 juta, 5.7 juta. Tak? Macam-macam harga. Tapi tengok rumah memang segok lah. Rumah yang sekira-kiranya pada kita itu adalah rumah impian dan khayalan. Tak mungkin terlaksana. Kerana masuk rumah, dalam bilik ada bilik. Dalam bilik ada bilik. Dengan tempatnya ya Allah. Pusat karaoke pun ada. Dalam tu. Maka kita kata khayal bolehlah.
Nak mimpi pun salah. Orang kata mimpi pun salah, kata. Tak boleh. Khayal boleh, sebab khayal ni apa-apa pun boleh. Angan-angan orang kata, kan. Mimpi tak boleh. Pasal apa? Mustahil berjuta-juta nilai. Tiba-tiba hak kita bincang dalam syurga, itulah gambaran hak ada di dunia. Di dunia kita kata tak ada bahagian kita, gaji kita ciput, tak naik gaji pula tu. Dah musim inflasi, ciput. Jadi berpadanlah dengan rumah macam sarang burung. Syukur je lah. Tapi adakah peluang kita terhenti begitu? Sedangkan dalam kehidupan kita, kita pernah tengok rumah sebesar-besar rumah. Tu rumah yang kita sebut jutawan India tu, berapa tingkat? 27 tingkat. 27 tingkat. Masa mana dia masuk tingkat 1, 2, 3, 4, 5 tu, kan 5 orang je, tuan rumahnya 5 orang, keluarganya 5 orang. Tapi dia punya serviceman dia tu lebih kurang tak silap saya 500 orang, tuan-tuan. Punya ramai. Maknanya rumah tu bukan rumah dia, bukan rumah mujani tu, tapi rumah pelayan-pelayan. Allah, cerita orang kaya dunia, orang kaya dunia. Maka kita kata kita kata apa? Kempunannya tak dapat rumah tu. Tiba-tiba bila baca tawaran Allah dalam syurga, sebahagian tawarannya ialah disebut nama ataupun disebut anugerah rumah. Sebagai nak meraihkan keinginan kita di dunia. Itulah keinginan kita sekarang ni. Tapi rumah syurga ni rumah yang betul-betul rumah syurga, dinaungi daripada kepanasan dan juga mengalir sungai-sungai di bawah alirannya. Kemudian dia kata apa di sini? Pada dahan pokok tuba itu tempat bertenggeknya burung syurga. Dan apabila kita melihat burung, kita terasa nak makan daging burung tadi. Lantas kita memanggil, menyeru burung tu datang. Segera burung tu bertenggek di atas meja makan kita. Bertenggek di atas meja makan. Kita capai daging burung dengan tangan secara direct begitu. Cubik-cubik. Rasa sebelah kanan, rasa daging rebus. Sedap ke daging rebus, Kak? Saya tak tahu, Kak. Saya tak makan daging. Sedap tu sebab saya tengok anak-anak saya makan daging, tak sedar saya kat belakang. Kan? Jadi duk cubik sebelah rebusan. Cubik pula sebelah, yang ni panggang pula, Kak. Daging masywi. Panggang. Allah, sedapnya. Setiap kali suapan kedua berganda daripada yang pertama. Yang ketiga berganda daripada yang kedua. Begitulah seterusnya. Bila dah selesai makan hajat kita, maka burung tadi kembali membentuk diri dan terbang dengan penuh keriangan untuk berkhidmat kepada mana-mana penghuni syurga yang lain. Dan burung ini minum daripada sumber air yang asli, yang begitu jernih dalam syurga, iaitulah salsabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Daripada mata air salsabila. Ingat waktu belajar dulu, ada sahabat saya seorang. Waktu tu kita semua ni tak ada motor, tapi dia ada motor. Dia keluarga dia sugih sikit. Motor apa Yamaha apa warna merah macam tu, tahun 90 cikgu. Dia tulis stiker kat body motor tu salsabila. Garu kepala kita. Nate gapo salsabila. Tu mikir nate gapo. Kali pertama balik rumah cari. Loh, mata air syurga. Allah Akbar. Masa belajar dulu ni Lampuri. Kemudian apa lagi? Sekadar itulah kot untuk hari ni. Ada apa-apa tuan-tuan nak tambah? Lepas ni insya-Allah panjang umur, ada jodoh temuan, kita sambung pada dari Al-A'mash, dari Abu Saleh dan seterusnya, untuk kita lihat lagi tawaran syurga Allah Ta'ala kepada kita, supaya kita betul-betul beramal dengan penuh keyakinan dan harapan. Harapannya apa? Kita dah tahu tawaran Allah. Aku harap tawaran tu datang. Salah ke beramal kerana nak tawaran Allah? Tak salah. Dia sebahagian daripada keikhlasan diri, sebagaimana yang kita bincang selalu mengikut pandangan Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Ada apa-apa? Abang Ji, sila. Abang Ji nak tambah apa-apa? Abang Ji, silakan. Nak tambah apa-apa?
Cikgu sila apa? Ustaz, sila Ustaz. Nak tambah apa-apa? Ramai Ustaz ni saja dia duduk diam. Tak aci je. Aduh. Ada nak tambah ke? Ada nak tambah apa-apa? Tak ada. Yang tak ada kita ganti. Ustaz, apa je? Ada nak tambah apa? Baju dengan nikmat syurga diam hari ni. Kita akhirkan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi